Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung pada malam ni mengenai dengan perkara-perkara sunat dalam ketika mana kita mengambil wuduk. Sebelum ni kita telah bincangkan fardu wuduk. Semua ada 6 fardu wuduk, bermula daripada niat sehinggalah berakhir dengan membasuh kaki. Dan di antara niat sehinggalah basuh kaki dan juga sebelum daripada niat ada beberapa perkara sunat. Bila sebut tentang sunat, dia ada perkataan yang seerti dengan sunat. Sunat, tatawwu', mandub, nafil, hasan, semua adalah mana perkara yang dituntut, perkara yang digalakkan, perkara yang disunatkan untuk kita lakukan. Bermaksud kalau disebutkan tatawwu', mandub ataupun hasan ataupun sunat, itu sesiapa yang melakukannya akan mendapat pahala dan tidak akan diberi siksaan kepada orang yang tidak melakukannya. Sunat wuduk ni banyak dalam kitab Ar-Rahimiyah, ada sebut beberapa sunat wuduk ni sehingga hampir 66 perkara sunat ketika mengambil wuduk. 66, satu angka yang besarlah di antara perkara wuduk sebelum daripada niat sehinggalah basuh kaki. Imam Ibn Hajar dalam kitab Tuhfatul Muhtaj ada sebut lebih kurang 40 perkara sunat ketika mengambil wuduk. Kita lihat antara perkara yang wuduk yang perkara wuduk yang awal lah sebelum daripada niat adalah membasuh pergelangan tangan, membasuh pergelangan tangan dan juga kumur. Itu semua adalah sebelum daripada niat. Dan tidak dapat dalam melakukan perkara yang sunat ni juga perlu niat. Kita basuh pergelangan tangan, mesti kita niat. Kita niat dalam hati kita ni kita nak melakukan perkara sunat wuduk. Sebab ada orang basuh tangan, dia nak sebab ada kekotoran pada tangan dia. Bila kita nak mengambil wuduk, selalunya kita tak niat dalam hati sahaja aku melakukan perkara sunat wuduk pun, memang kita akan terniat dalam hati kita nak basuh pergelangan tangan sebab sunat sebelum mengambil wuduk. Berkumur, ini semua perkara sunat yang perlu niat. Selalu kita akan niat dalam hati. Sebab kumur ni ada yang kumur sebab mulut dia berdarah ataupun mulut ada makanan yang tersangkut dan sebagainya, dia kumur juga. Tapi bila sebelum kita mengambil wuduk, kita kumur, kita basuh pergelangan tangan, itu menunjukkan kita melakukan perkara yang sunat. Dan bermula dengan membasuh pergelangan tangan dan berakhir perkara sunat pada permulaan wuduk memasukkan air dalam hidung. Itu semua perkara sunat. Bila mana membasuh muka berserta dengan niat, maka itu dikira sebagai fardu lah. Niat membasuh muka dikira fardu wuduk. Sebelum daripada 3 perkara sunat, iaitu membasuh pergelangan tangan, berkumur dan juga memasukkan air ke dalam hidung. Di antara sunat wuduk juga adalah membaca bismillah. Bismillah yang paling kurang bismillah. Bismillah tu paling kurang lah perkataan bismillah. Dah mendapat asal sunnah. Asal sunat tu telah dapat dengan perkataan bismillah. Sama kita makan nasi juga. Kita makan nasi kita sebut bismillah. Dah dapat pahala sunat. Yang terbaiknya adalah bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalil tentang sunat membaca bismillah ni datang daripada Anas radhiyallahu taala anhu. Talaba ba'd ashabin nabi wudu'an falam yajidu faqala sallallahu alaihi wasallam hal ma'a ahadikum ma'an. Daripada Anas radhiyallahu taala anhu, dia kata sebahagian di kalangan sahabat Nabi minta air wudu, minta air wudu, maka mereka tak mendapati air untuk berwudu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal ma'a ahadikum ma'an, hal ma'a ahadikum ma'un, ada tak di kalangan kamu ini
air. Ada tak bersama salah seorang di kalangan kamu ni air? Fa'utiya bima, maka dibawa datang satu bekas air kepada Nabi, maka Nabi telah meletakkan tangannya dalam bekas tersebut. Kemudian Nabi menyatakan, tawaddau bismillah, hendaklah kamu semua berwuduk dengan bekas air ini dan baca bismillah. Maka Anas radhiyallahu taala anhu yang meriwayatkan hadis ni, Anas kata, faraitul ma, aku lihat air ni memancar-mancar daripada jari Nabi SAW hatta tawaddau, sehingga semua di kalangan sahabat Nabi pada ketika itu mereka berwuduk dengan sebekas air. Maka Anas berkata, bilangan sahabat Nabi pada ketika itu yang berwuduk dengan satu bekas air adalah lebih kurang 70 orang laki-laki. Ini menunjukkan di antara mukjizat Nabi, keluar air daripada celah-celahan jari Nabi, dan daripada satu bekas air tadi boleh cukup wuduk untuk 70 orang. Dan satu hadis lagi Nabi menyatakan, la wudu'a liman lam yusammillah, tidak ada wuduk bagi orang yang tidak membaca bismillah. Hafiz Ibn Hajar dalam Takhrijul Aziz, dalam kitab dan takhrij hadis, dia kata hadis ini yang la wudu'a liman lam yusammillah, tidak ada wuduk bagi orang tak baca bismillah. Hadis ini telah meriwayatkan hadis ini lebih 9 orang di kalangan sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in, 9 orang. Kemudian Ibn Hajar kata, zahirnya majmu' al-ahadis, bila mana dikumpulkan hadis-hadis daripada 9 orang sahabat ini, maka dia akan menjadi kuat. Dan baginya ada asal, sumber. Wa ala sihhati hadzal hadis, dan andai kata hadis ini adalah hadis yang sahih, maknanya tidak ada wuduk bagi orang yang tak baca bismillah ini. 9 orang sahabat menyatakan, meriwayatkan hadis ini. Maknanya kalau kita kata hadis ni hadis sahih, kita mahmulkan atau kita maknakan tidak ada wuduk bagi orang tak baca bismillah, itu maknanya tidak ada wuduk yang sempurna. Mana wuduk itu tak sempurna bagi orang yang tidak membaca bismillah. Dan ulama menyatakan juga disunatkan untuk membaca at-ta'awuz, a'udzubillah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebahagian di kalangan ulama menyatakan disunat juga baca a'udzubillah sebelum baca bismillah. Disunatkan juga sebahagian di kalangan ulama menyebutkan zikir bila selepas daripada baca bismillah, alhamdulillah alal islam wa ni'matihi, alhamdulillah alladhi ja'ala al-ma'a tahura wal islam nura, rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Ini antara zikir yang sebahagian ulama sebut disunatkan selepas a'udzubillah, selepas bismillah. Selalu di kalangan kita ada yang baca ni juga sebelum sembahyang, rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Ada juga saya biasa dengar ada imam baca ni sebelum sembahyang lah. Ini maksudnya untuk mengelakkan daripada gangguan syaitan gangguan syaitan. Dan sunat baca bismillah ini disertai dengan niat disertai dengan niat beserta membaca beserta membasuh pergelangan tangan. Maknanya dia niat dengan hati dia, niat apa, melakukan perkara sunat wuduk. Dalam masa yang sama dia baca bismillah, dan dalam masa yang sama dia membasuh pergelangan tangan. Jadi di sini perkara wuduk yang pertama kita lakukan ada 3 perkara yang dikumpulkan sekali. Satu dengan hati, satu dengan perkataan, satu dengan perbuatan. Hati, perkataan, perbuatan. Apa maksud hati? Baca bismillah. Apa maksud hati? Niat kita ketika mana membasuh pergelangan tangan, kita akan niat melakukan perkara sunat wuduk. Itu niat. Yang keduanya, perkataan, kita baca bismillah ketika basuh pergelangan tangan. Dan yang ketiganya perbuatan membasuh pergelangan tangan. Jadi 3 perkara yang dikumpulkan, 3 ibadat yang dikumpulkan, ibadat hati, lisan, perkataan dan juga perbuatan. Ketika mana kita mengambil wuduk yang pertama sekali, iaitu membasuh pergelangan tangan.
Yang sempurnanya membaca bismillah ini adalah membaca bismillahirrahmanirrahim sempurna ketika membasuh pergelangan tangan. Ini seperti mana yang diriwayatkan dalam asar, yang datang asar ni perkataan-perkataan di kalangan sahabat Nabi. Mereka kata apa? Iza qala bismillah, apabila membaca bismillah, maka sempurna, sucilah anggota wuduk orang tersebut. Kita baca bismillah, suci anggota wuduk orang tersebut. Kalau kita baca bismillahirrahmanirrahim, sucilah badan dia keseluruhan, seluruh anggota tubuh badan dia suci. Ini bukan hadis, ini asar, iaitu perkataan di kalangan sahabat ataupun selepas zaman sahabat. Perkataan-perkataan mereka. Yang membaca bismillah ni, walaupun ketika mana dia berjunuk, ketika mengambil wuduk. Orang berjunuk, orang yang berjunuk ni, bila dia nak melakukan, dia nak makan, dia nak minum, ataupun dia nak buat perkara-perkara lain, maka disunatkan untuk dia ambil wuduk. Sunat, kalau dia tak nak mandi lagi, sunat untuk dia ambil wuduk. Bila dia mengambil wuduk, maka disunatkan baca bismillah juga. Sebab bismillah ni zikir. Sebab bismillah ni dia bukan satu ayat daripada ayat Quran, melainkan dalam surah An-Naml, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu satu potongan daripada surah An-Naml ayat Quran. Adapun bismillahirrahmanirrahim, yang adakah dia satu ayat daripada Fatihah, ulama berbeza pendapatlah dalam masalah itu. Cuma ulama Syafi'i kita, bismillah termasuk satu ayat lah daripada Al-Fatihah. Mana siapa yang tak baca bismillah ketika baca Fatihah, Fatihah tidak sah mengikut mazhab Syafi'i kita. Berbeza dengan mazhab yang lain. Kemudian sekiranya seseorang tu meninggalkan membaca bismillah, tak baca bismillah pada awal wuduk ketika basuh pergelangan tangan, tak baca bismillah, sengaja dia tinggalkan, maka disunatkan dia walaupun sengaja ataupun terlupa, dia tinggalkan pada permulaan ketika basuh pergelangan tangan, tak baca bismillah, maka disunatkan untuk dia baca pada pertengahan. Baca apa? Baca bismillah fi awwalihi wa akhirih. Bismillah fi awwalihi wa akhirih. Kalau dia tak tahu bismillah fi awwalihi wa fi akhirih, maka dia boleh baca bismillah je. Tengah-tengah basuh tangan baru teringat tak baca bismillah, baca bismillah pun cukup, dah dapat ibadat sunat. Masalah ni sama seperti mana makan. Seseorang yang makan, minum, bila mana dia tak baca bismillah pada permulaan makan dia, sepatutnya kena baca bismillahirrahmanirrahim makan, dia tak baca bismillah, sama ada sengaja ataupun terlupa, maka pada pertengahan makan tu dia boleh baca bismillah fi awwalihi wa fi akhirih, ataupun dia baca bismillah pun tak apa. Masalah ni sama macam wuduk. Ini semua berdasarkan sabda Nabi SAW, idza akala ahadukum falyadhkur ismallahi ta'ala. Apabila salah seorang di kalangan kamu makan, maka hendaklah disebut nama Allah Ta'ala. Sebut nama Allah ni bermaksud bismillah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in nasiya, sekiranya dia terlupa apa tu? Terlupa anda zikr asmallah, terlupa nak baca bismillah fi awwalihi, pada awal makan, maka hendaklah falyaqul bismillah awwalihi wa akhirih. Bismillah awwalahu wa akhirahu. Hendaklah dia baca bismillah, bismillah awwalahu wa akhirahu, ataupun bismillah fi awwalihi wa fi akhirih. Dua-dua boleh. Ada boleh baca dua-dua lah. Sama ada bismillah fi awwalihi wa akhirih, ataupun bismillah awwalahu wa akhirahu. Makna sama je. Cuma grammar baris bahasa Arab je. Kalau tak tahu, baca bismillah cukup. Cuma di sana ada ulama ada yang membezakan antara wuduk dan juga makan ya. Mereka kata wuduk ini kalau seseorang tu meninggalkan wuduk, meninggalkan bismillah pada awal wuduk, dia boleh baca pada pertengahan selagi mana tak selesai wuduk. Dalam makan,
Ada ulama membezakan wuduk dengan makan. Ada pun makan, seseorang dah selesai makan pun dia boleh baca bismillah lagi. Dah selesai makan, tapi dengan syarat bismillah dengan selesai makan tu jarak tak apa jauh. Tapi sebenarnya pendapat yang masyhur, wuduk dengan makan ni sama. Selagi mana dalam ibadat tersebut seseorang masih dalam makan, selagi tak selesai makan, dia boleh baca bismillah. Dah selesai makan, habis bacaan bismillah tersebut, tak boleh baca dah. Dia baca alhamdulillah sebab dah selesai makan. Wuduk pun sama, selagi tak selesai wuduk, maka dia boleh baca bismillah. Dah selesai wuduk, baca doa habis wuduk lah. Selesai wuduk. Boleh. Sekarang bismillah, kalau kita sekarang rumah ada tandas dengan dalam tandas kan? Macam mana? Tandas pipe semua dalam tandas. Mandi kan? Jadi macam mana tu Ustaz? Boleh kita pendekatan ambil wuduk kat sinki contoh kan? Kemudian bila ambil bahagian kaki pun pergi tandas. Dia asal mengambil wuduk dalam tandas ni hukumnya makruh. Kalau kita bismillah tu dalam tu kan, kita jadi mengelakkan kita pergi ambil sinki. Kemudian bila bahagian kaki kita pergi tandas balik. Boleh juga. Tapi sebenarnya mengambil wuduk dalam toilet ni makruh. Dia kena pisahkan lah. Sebagai rumah dia kalau sama pun tak apa. Makna toilet pun situ, tempat mandi pun situ, dalam pintu yang sama, cuma kita pisahkan sikit lah. Pisahkan, mungkin ada apa, cermin ke apa ke, pisahkan. Makna toilet sebelah, tempat mandi sebelah. Sebab kita mengambil wuduk di toilet ni, walaupun di sinki toilet sah je hukum dia. Cuma di situ makruh lah untuk kita baca, untuk kita berzikir. Berzikir tu boleh, cuma makruh. Ambil wuduk pun makruh juga. Tapi kalau dah rumah sempit, situlah wuduk, situlah tempat tempat ambil wuduk pun situ, tempat buang air pun situ, tak apalah. Itu tak jadi masalah lah. Tapi yang terbaiknya untuk mengelak daripada makruh ni, kita letak paip yang berasingan, jauh daripada toilet tersebut. Makruh tu bacaan ke atau perbuatan kita? Perbuatan pun mengambil wuduk tu makruh. Membaca bismillah pun makruh juga. Sebab baca zikir dalam toilet ni makruh. Baca Quran pun makruh dalam toilet. Baca dalam hati tak apa. Cuma baca dalam hati boleh. Cuma ketika mana kita nak mengambil wuduk ni, baca bismillah, kita tak boleh baca dalam hati. Kena mulut, daripada mulut. Nak zikir dalam hati boleh lah. Tapi untuk mendapat pahala sunat mengambil wuduk, dia kena baca bismillah dengan mulut. Dia tidak boleh niat lintasan dalam hati ya bismillah. Dia kena dengan mulut. Kena lafaz. Bismillah kena lafaz. Kalau buat tirai boleh? Tirai? Boleh? Tak apa. Yang penting ada apa? Pisahkan antara tempat wuduk dengan pisahkan antara toilet dengan tempat ni lah, mandi. Tempat mandi, toilet. Bukan toilet tu. Bukan tempat tutup toilet. Tempat dia. Maksudnya toilet yang bertutup. Maksudnya kita tutup je toilet. Kan ada toilet yang tutup. Betul. Dia masih hukum makruh juga, makruh. Makruh. Sebab dalam kawasan toilet tu, dia yang makruh tu bukan sebab apa? Sebab dia khawatiri takut terpercik apa? Najis itu je. Tapi kita ambil wuduk sah aja. Tidak jadi masalah. Cuma bila ada dikhawatiri, dia takut najis terkena pada pakaian, itu yang menyebabkan makruh. Kemudian di antara perkara sunat juga ketika wuduk adalah as-siwak. Siwak ni makna bersugi.
bersugi ni bila di sisi Imam Ibn Hajar, dia kata bersugi ni selepas daripada membasuh pergelangan tangan. Selain daripada Ibn Hajar, dia kata bersugi ni sebelum daripada baca bismillah. Mana sebelum baca bismillah, sebelum basuh pergelangan tangan lah. Bersugi ni termasuklah kita bersihkan gigi, kita gosok gigi ke, guna berus gigi, ataupun apa-apa alat, kain perca yang ada kita nak gosok ke apa. Yang penting kita disunatkan bersihkan mulut dahulu sebelum kita mengambil wuduk. Itu sunat lah. Selain daripada Ibn Hajar, semua kata sebelum bismillah, sebelum basuh pergelangan tangan. Ibn Hajar dia kata lepas basuh pergelangan tangan baru bersugi. Niat ketika mana dia bersugi juga, niat perkara sunat. Ini semua bila kita nak mengambil wuduk, pada perkara-perkara sunat ni kita perlu niat. Kita lintas dengan hati je niat kita nak lakukan perkara sunat, itu saja. Kemudian bila sebut tentang bersugi ni, bersugi jadi satu bab yang lain sebenarnya. Bersugi ni ada hadis-hadis yang menuntut untuk kita bersugi. Bersugi bukan sekadar guna kayu sugi. Berus gigi pun termasuk bersugi juga, membasuhkan gigi dan membersihkan gigi. Ini semua tuntutan ni banyak berdasarkan hadis Nabi. Cuma dapat kita simpulkan secara umum. Nabi bersabda as-siwaku mutahhiratun lil fami mardatun lir rabbi. Bersugi ini dapat menyucikan mulut, membersihkan gigi, dan juga dia dapat menyukakan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala suka. Allah Ta'ala suka orang yang bersihkan mulut. Berdasarkan keumuman hadis ni sudah cukup, iaitu bersugi ataupun membersihkan mulut satu perkara yang dititik beratkan dalam syariat. Terutama ketika berwuduk lah. Sebab lepas wuduk kita nak baca Quran. Baca Quran mestilah mulut kena wangi. Ataupun kita nak semayang pun mulut kena wangi juga. Kita ibadat yang kita nak lakukan selepas daripada wuduk, pasti mulut kita kena bersih. Hukum mengenai dengan bersugi ni secara umumnya kita simpulkan ada beberapa hukum. Antaranya wajib. Bersugi jadi wajib. Mana baru gigi, bersihkan mulut jadi wajib. Bila mana ada najis dalam mulut kita, ada najis, maka wajib kita hilangkan. Kalau dengan sugi, dengan bergigi, wajib kita hilangkan juga. Kita gosok sampai dia keluar najis. Ada ketikanya bau yang tidak menyenangkan, itu juga wajib juga hukumnya. Kalau kita nak semayang jemaah, kita utama semayang Jumaat lah. Bila semayang Jumaat kita akan berkumpul ramai-ramai. Semayang fardu tak semua orang datang. Semayang Jumaat ni jadi fardu ain, semua datang. Bila semua datang, menyuci gigi jadi wajib, bersih mulut. Sebab kita tak nak orang sebelah tak selesa. Dia tak boleh baca Fatihah. Sebab setiap kali dia tarik nafas nak baca bismillah, mulut orang sebelah bau. Jadi hukumnya wajib untuk setiap orang bersihkan mulut ketika mana dia nak di majlis lah, seperti mana semayang Jumaat. Ada ketikanya hukum bersugi ni jatuh hukumnya haram. Bila bersugi ni asalnya sunat, tapi boleh jadi haram bila kita ambil sugi orang lain tanpa izin je. Daripada gigi orang lain kita guna tanpa izin. Kalau tersalah tak apa, tersalah baru gigi, itu tak apa. Kalau sengaja ataupun ambil tanpa keredaan tuan punya sugi ataupun bergigi, maka hukumnya haram. Walaupun hukumnya sunat bersugi, tapi bila tak guna tempat jadi haram. Dan ada ketikanya hukumnya sunat lah. Sunat ni seperti biasalah, seperti mana yang kita lakukan sebelum sembahyang, sebelum daripada berwuduk. Semua adalah hukumnya sunat. Dan ada ketikanya hukumnya harus. Harus ni bila-bila lah. Bila kita duduk seorang-seorang dalam bilik ke dalam rumah, kita nak bersihkan gigi, hukumnya harus. Tuntutan bersugi ni menjadi berat pada beberapa tempat, di antaranya ketika wuduk, sebelum wuduk. Nabi SAW ada bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak ma'a kulli wudu. Kalaulah aku tidak menyusahkan umat aku, pasti aku akan perintahkan mereka
perintahkan umat aku, makna aku akan mewajibkan mereka untuk bersugi setiap kali wuduk. Hadis riwayat Imam Malik, Imam Ahmad dan juga Imam An-Nasa'i. Wuduk seperti itulah juga ketika bertayamum. Kalau tak boleh kena air ataupun tak ada air, boleh bertayamum dan disunatkan juga bersugi. Dan begitu juga ketika mana solat. Sebelum solat juga disunatkan bersugi. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak 'inda kulli salatin. Dalam hadis yang sahih, Nabi kata kalau tak menyusahkan umat aku nak wajibkan mereka semua bersugi setiap kali solat. Cuma tuan-tuan kena fahamlah dalam masalah sugi ni, kita kena faham sugi sebelum daripada wuduk. Kita boleh sugi sungguh-sungguh, bersihkan sungguh mulut kita ni, bersungguh-sungguh kita sugi. Tapi ketika semayang, sebelum semayang kita sugi yang ringkas saja, sekadar untuk mengambil sunnah. Jangan pula kita sugi sungguh-sungguh macam kita nak sebelum ambil wuduk. Takut orang sebelah kita rasa tidak selesa lah. Sebab ialah sugi ni benda yang dia ada orang tidak berapa selesa bila mana sugi, bila letak di poket. Dia letak di poket jubah atau poket baju Melayu kita lah. Jangan letak di poket atas. Bila poket atas takut sujud jatuh. Ada orang dia tak berapa selesa dengan sugi ni. Sebahagian di kalangan ulama apa ada yang kata makruh. Makruh bersugi dalam masjid ataupun surau ni. Sebab ada orang yang tidak selesa dengan keadaan sugi. Jadi sugi ni sebenarnya sunat bila tak kena tempat, jadi dia akan mengganggu orang lain. Jadi sunat bersugi sebelum sembahyang memang betul. Cuma sunat tu sunat yang kita perlu ringankan sugi tu. Maknanya ringankan perbuatan sugi. Bersihkan mulut sikit cukup untuk sekadar mengambil sunnah. Sebab kita dah bersugi dah sebelum ambil wuduk tadi. Ketika membaca Quran, ketika baca hadis, berzikir, banyaklah situasi-situasi untuk bersugi ni. Asal mengenai sugi ni hadis daripada Bazzar, daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Dia kata inna afwahakum turuqul Quran fatibuha bisiwak. Sesungguhnya mulut-mulut kamu ini adalah satu laluan bacaan Quran, tempat laluan Quran pada mulut kamu baca Quran. Jadi Sayyidina Ali kata fatibuha bisiwak, bersihkan dia mulut kamu ini dengan sugi. Ini adalah mengenai dengan Quran. Kita nak baca Quran kena bersugi. Maka dikiaskanlah daripada perkataan Sayyidina Ali ni, selain daripada Quran, hadis ataupun apa-apa ilmu yang kita nak sampaikan, maka disunatkan untuk bersugi. Cuma bagi orang yang berpuasa harus diingatlah, orang yang berpuasa ni dia tak disugi ni, bersugi ini hukumnya adalah makruh selepas daripada gelincir matahari. Cuma Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i, dia seorang yang kata tak makruh. Sebab bersugi ni satu perkara yang dituntut setiap keadaan, setiap situasi kena bersihkan mulut. Imam Nawawi tidak menyatakan makruh, dan fatwa Imam Nawawi ni juga, fatwa ulama terkini pun menyatakan tak makruh juga. Sebab yang kata makruh tu dia menghilangkan bau mulut orang yang berpuasa, haruman kasturi. Sebenarnya haruman kasturi tu ulama kata bukan dekat dunia ni. Bukan dekat dunia ni. Jadi dekat dunia ni sentiasa kena bersihkan mulut supaya orang selesa dengan kita, walaupun kita sedang berpuasa, walaupun selepas zuhur. Sebab yelah, bila kita tak bersugi, walaupun kita puasa lepas zuhur, kalau ada meeting ke, ada apa-apa majlis lah, kita nak bercakap, mulut akan berbau. Sudah pasti memang orang berpuasa ni mulut dia bau, tapi dia kena bersugi juga untuk bersihkan mulut dia. Jadi ulama' menyatakan, ada ulama' yang kiaskan bau mulut orang yang bersugi ni tak boleh dihilangkan seperti mana orang yang mati syahid, darah dia tak boleh dihilangkan. Kalau dia mati dengan pakaian tersebut yang berlumuran dengan darah,
maka tak perlu kita basuh, terus kita kebumikan, tak perlu kita mandikan dia. Begitu juga orang berpuasa. Tapi masalahnya orang berpuasa ni mulut dia baru dekat akhirat nanti. Ketika sakaratul maut, ketika roh nak keluar daripada jasad, itu pun disunatkan bersugi. Sebab Nabi sebelum dia wafat, dia nak di permintaan Nabi, dia minta kepada isteri dia, minta kayu sugi untuk dia bersihkan mulut dia. Ada ulama kata untuk apa? Untuk memudahkan roh keluarlah, keluar daripada badan. Okey. Seterusnya, dia mengenai sugi ni banyaklah cara nak bersugi. Kena dahulukan sebelah kanan, banyak cara bersugi, cara nak pegang kayu sugi, semua itu tak apalah. Okey, dan disunatkan dimakruhkan untuk dia, dimakruhkan kayu sugi ni kalau lebih daripada satu hasta. Bukan satu apa, bukan satu hasta, satu apa, jengkal, satu jengkal. Satu jengkal kalau lebih makruh lah. Ulama kata sebab terlampau panjang sangat kayu sugi, dia jangan panjang sangat, yang sederhana saja. Okey, di antara sunat wuduk adalah berkumur. Paling kurang berkumur ini adalah kita masukkan air dalam mulut. Walaupun kita tak keluar lah, kita telan air tu, dapat juga pahala sunat. Kita telan terus, kumur, telan terus air, dapat juga sunat. Yang terbaiknya kita kumur-kumur. Lepas kita kumur-kumur, kita keluarkan air tu, kita luahkan balik air tu. Itu yang terbaiknya. Dan kita kumur bagi air kena pada keseluruhan mulut kita. Kita kumur bagi bersih. Kalau ada makanan tersangkut ke apa, dia akan bersihkan. Itu yang disunatkan. Kemudian masuklah, kalau boleh, masukkan jari masukkan untuk kita bersihkan mulut. Kemudian kita luahkan air tersebut, air kumuran kita. Itu disunatkan. Dan yang keduanya adalah masukkan air dalam hidung. Masukkan air dalam hidung ni kalau masukkan terus, kita tak keluarkanlah air daripada hidung, masukkan terus, itu juga dapat pahala sunat. Yang terbaiknya masuk sampai ke khayshum. Khayshum ni ke pangkal hidung, ke pangkal hidung. Melainkan orang yang berpuasa, mereka tak boleh buatlah cara macam ni. Mereka hanya sekadar luar saja, masukkan sikit je hidung. Berkumur pun berkumur biasa-biasa je. Jangan berlebihan dalam kumur juga masuk air dalam hidung, kerana perkara tersebut boleh membatalkan puasa. Kalau tersilap langkah, boleh batal puasa. Lebih baik berhati-hati, masukkan sikit saja air dalam hidung, yang dekat luar saja. Kemudian masukkan, kemudian kumur-kumur sikit, jangan berlebihan, takut tertelan. Dan yang terbaik adalah masukkan air dalam hidung sampai ke pangkal hidung, kemudian keluarkan balik, keluarkan air itu balik. Maka akan bersih hidung kita, mulut kita, tekak kita semua akan jadi bersih. Cara berkumur dan juga masukkan air dalam hidung ada beberapa cara lah. Kalau cara yang paling bersih, cara yang paling bersih, kita kumur 3 kali dengan air yang berasingan, kumur, kemudian masuk air dalam hidung dengan 3 kali cara yang berasingan, satu kali. Itu cara yang paling bersih untuk membersihkan. Tapi cara yang paling afdal adalah 3 kali cedokan air. Kalau kita guna paip, sekali kita ada air, itulah untuk kumur sikit, untuk air masuk dalam hidung terus. Makna 3 kali cedokan air untuk 6 perbuatan. Untuk 6 kali perbuatan. 1 kali cedok air adalah untuk kumur separuh, untuk masuk air dalam hidung. Kemudian ambil lagi, kumur, masuk air dalam hidung. Kemudian kumur, masuk air dalam hidung. 3 kali cedokan. Ataupun kalau tak ada air kat paip, 3 kali. Itu yang afdal lah. Afdal dan yang disunatkan. Okey. Antara perkara sunat juga ketika wudu adalah membasuh semua kepala, menyapu, bukan basuh, menyapu semua kepala.
seperti mana yang kita sebutkan sebelum ini, untuk keluar daripada khilaf, perbezaan pendapat di kalangan ulama. Macam mana cara pun tak apa, yang penting kena pada keseluruhan kepala, sapu. Macam mana cara pun tak apa. Tapi ada cara yang afdal yang kita sebutkan sebelum ni. Yang cara yang terbaik adalah letakkan jari, ibu jari di sini, kemudian jari telunjuk kita cantumkan, sapu ke bahagian belakang dan tarik balik. Itu dikira satu sapuan. Satu sapuan. Itu kalau dia ada rambut lah. Kalau dia ada rambut. Kalau rambut dia terlampau pendek sangat ataupun tak ada rambut, maka kalau dia buat ke belakang dikira satu, dia tarik balik dikira kali yang kedua. Kali yang kedua. Kalau seseorang dia tak nak sapu semua kepala, dia nak sapu sebahagian je, ulama kata yang afdalnya adalah dia sapu di bahagian depannya. Kita panggil apa? Ubun depan ni. Itu yang kalau dia tak nak basuh, tak nak sapu semua kepala. Kalau dia ada pakai kopiah, pakai serban ke apa, dia tak nak buka kopiah, tak nak buka serban dia, maka dia boleh sapu saja yang bahagian ubun depan. Dia sapu je bahagian ubun depan, kemudian yang baki tu dia boleh sapu atas kopiah dia. Maka itu juga mendapat pahala sunat. Kalau perempuan pakai tudung lah, dia tak nak buka tudung dia habis, mungkin dia longgarkan. Kalau laki-laki, dia tak nak buka kopiah, dia tak nak tanggal, ataupun pakai serban dia tak nak tanggal, maka dia boleh basuh, sapu yang bahagian kepala depan ubun-ubun, yang lain tu dia sapu atas kopiah dia saja. Tapi ada beberapa syarat lah yang ulama gariskan. Yang pertamanya, tidak ada najis di atas serban ataupun atas kopiah dia tadi. Walaupun najis yang dimaafkan, darah ke apa ke yang dimaafkan, tetap tidak ada apa-apa najis. Dan yang keduanya, jadilah pakaian yang dipakai itu pakaian yang bukan pakaian yang berdosa. Bukan pakaian yang berdosa. Kalau seseorang dalam berihram, dia pakai kopiah, maka bila ambil wuduk, dia sapu di atas, sapu kepala sikit, kemudian sapu yang baki tu di atas kopiah, maka itu tak dikira sah, tak dapat pahala sunat, sebab dia telah melakukan perkara maksiat. Sebab dalam ihram tak boleh tutup kepala bagi orang lelaki. Dan perkara yang ketiganya, dia kena sapu kepala dulu, bahagian yang wajib. Mana sebahagian kepala tidak kira lah ubun-ubun ke tepi ni ke, yang penting bahagian kepala dia kena sapu sikit dulu, kemudian barulah sapu di atas kopiah. Sapu di atas kopiah dia, ataupun atas serban je lah. Di antara perkara sunat yang lain adalah menyapu kedua telinga dengan air yang baru. Dalam mazhab Hanafi, dia sekali serentak sapu kepala, terus dengan air yang sama sapu telinga dia. Tapi dalam mazhab Syafi'i, dia kena dengan air yang baru. Air yang baru maknanya lepas kita sapu kepala, kita basuh tangan kita untuk basuh telinga pula. Basahkan tangan untuk basuh telinga. Dan basuh telinga ni disunatkan serentak. Serentak ni maknanya tak perlu kita basuh belah kanan dulu, kena basuh belah kiri, tak lagi basuh serentak. Dia ada cara yang afdal juga. Cara yang afdal basuh telinga. Apa cara yang afdal? Cara untuk membasuh kedua telinga, iaitu kita masukkan hujung jari telunjuk kita ni ke dalam lubang telinga ni, kita masuk, letakkan di sini. Kemudian ibu jari kita letak bahagian luar. Kemudian kita pusing-pusingkan dia. Kita pusingkan. Jari telunjuk letak kat dalam, yang ibu jari kita letak kat luar. Jadi kita pusingkanlah, kita ngambil wuduk. Kita pusingkan dia. Itu yang disunatkan buat sebanyak 3 kali. Maknanya basahkan tangan, sapu, basahkan tangan, sapu. Sebanyak 3 kali lah. Okey. Kemudian ulama kata dia tekap telinga dia juga. Tekap telinga lepas basuh, basuh telinga, dia tekap dan terus
tekap sekali. Kalau 3 kali basuhan telinga, 3 kali tekap. Itu antara yang disunatkan. Ulama menyatakan disunatkanlah. Sebab apa? Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ulama kata memang itu perkara yang disunatkan. Dan disunatkan bersama membasuh kepala 3 kali dengan air yang basuh kepala air lain, basuh telinga air lain. Jadi antara perkara sunat juga adalah takhlil ataupun menyelati janggut. Kita dah beritahu bila seseorang janggut terlampau panjang, yang orang yang di hadapan dia tidak nampak kulit dia. Jadi maknanya janggut dia panjang, tebal. Janggut dia tebal. Bila tebal, dia tak wajib basuh sampai ke dalam janggut, sampai kena kulit, tak perlu. Dia hanya basuh luar saja. Dan disunat menyelati. Menyelati tu macam mana? Yang terbaiknya, yang paling sempurnanya adalah dia selat dengan tangan kanan dia dengan air yang baru. Maknanya dia basahkan tangan, kemudian dia selat bawah ni. Janggut dia diselat. Dia selat bawah. Itu perkara yang disunatkan. Ini semua untuk selain orang yang berihram. Orang yang berihram dia tak perlu buat perkara sunat ni pun tak apa. Sebab apa? Orang yang berihram kalau dia buat perkara sunat ni, dia khawatiri akan gugur janggut dia. Bila gugur janggut kena dam. Bila gugur janggut kena dam. Sebab dia nak selat. Sepatutnya selat ni sunat, tak perlu buat pun tak apa. Boleh juga, boleh. Kalau janggut dia tebal kita basah macam tu boleh. Cuma saya nak tunjuk cara yang paling sempurna lah. Cara paling sempurna kita selat daripada ni ke bawah, selat. Kalau kita ambil basah-basah macam ni boleh juga. Tetapi pendapat Ibnu Hajar, dia kata masih disunatkan menyelati janggut walaupun tebal, walaupun ketika dia berihram, tapi dengan syarat selat lembut-lembut. Untuk langkah berhati-hati, kita tak perlu lakukan perkara sunat pun tak apa. Sebab dia akan datang ke perasaan was-was. Kita rasa ni lembut ke tidak? Kita sapu sampai gugur janggut yang menyebabkan dam ataupun tidak. Jadi lebih baik kita tak perlu buat. Kita tak perlu ikut pendapat Ibnu Hajar dalam masalah ini, walaupun dia kata disunatkan dengan lembut. Dan juga perkara sunat seterusnya ketika wudu adalah menyelati jari-jari tangan, jari-jari kaki. Apa cara pun tak apa, kita selat. Jari-jari tangan ketika basuh tangan, kita basuh tangan sampai siku, kita selat. Gosok-gosok. Menyelati celahan jari, itu semua adalah perkara sunat. Tetapi yang afdalnya adalah dengan cara tashbik. Tashbik adalah itu yang terbaik lah. Maknanya kita buat macam ni, tashbik. Itu cara selati tangan. Sebab cara duduk sebab dalam masalah tashbik ini, ulama ada yang memakruhkan tau. Bukan makruhkan ketika wudu. Mereka kata tashbik ini hukumnya makruh. Buat macam ni makruh. Sebahagian ulama kata begitulah. Sebab apa? Sebab dia menyerupai sifat takabur. Ataupun dia, itulah dia, sebab dia melainkan ketika wuduk saja yang disunatkan tashbik ini. Selain daripada wuduk, maka tak digalakkan untuk kita buat macam ni. Ataupun untuk menunjukkan kesatuan, untuk menunjukkan kesatuan manusia. Kesatuan manusia kita boleh buat macam ni. Contoh je lah. Selain daripada tu, ulama tak galakkan kita buat. Cuma ulama gariskan ada perkara yang aula, cara memberi garis panduan lah, cara yang terafdal adalah meletakkan tapak tangan kiri di atas tapak tangan kanan. Kita selat macam tu lah, selatkan dia. Yang afdal untuk selati jari kaki ketika basuh kaki, yang afdal, yang terbaiknya adalah dengan cara
bermula daripada jari kelingking sebelah kanan. Jari kelingking belah kanan kita selat. Kalau ni jari kaki kita selat menggunakan tangan kiri. Selat daripada bawah. Selat daripada jari kelingking tengah sini sampailah berakhir jari kelingking sebelah kiri. Jari kelingking kaki sebelah kiri. Bermula dengan kaki sebelah kanan sampai kaki sebelah kiri. Kita selat menggunakan tangan kiri. Jari kelingking tangan kiri. Itu cara yang terafdal lah. Tapi nak buat macam mana cara pun terpulang pada kita. Selat kaki kita nak guna jari apa pun tak apa. Ini ulama' bagi garis panduan yang cara yang terbaik lah. Ini semua menyelati air pada tangan ke kaki ke, ini semua sunat. Sekiranya air boleh sampai kepada keseluruhan kaki dan juga tangan. Tapi kalau kaki kita banyak lemak, tangan kita banyak lemak, memang tak dapat tidak, memang kena selat. Memang kena pegang, kena selat. Maka hukumnya wajib. Wajib kita selati sampai air sampai ke keseluruhan kaki dan juga tangan. Di antara perkara sunat seterusnya adalah mendahulukan yang kanan ke atas yang kiri. Ini bukan semua tau. Bukan muka, bukan pada basuh kepala, bukan ketika basuh telinga, tidak. Tetapi ketika membasuh tangan dan juga kaki sahaja. Mendahulukan yang kanan dan juga yang kiri. Ada satu kitab dipanggil mendahulukan yang kanan ke atas yang kiri. Lebih kurang 70 muka surat. Berdasarkan hadis perbuatan-perbuatan Nabi suka sebelah kanan. Dan kalau kita lihat, manusia pun ada manusia yang miskin, ada yang kaya, ada yang susah, ada yang senang. Dalam anggota badan kita pun ada yang anggota yang disukai, iaitu anggota sebelah kanan. Itu yang disukai. Dan disunatkan kalau kita basuh muka, yang kita bincang sebelum ni, daripada atas ke bawah. Basuh muka, air kita sapu daripada atas ke bawah muka. Kerana atas kan tempat mulia, kita dahulukan yang atas. Kalau basuh tangan dan juga kaki, hendaklah daripada hujung jari sampai ke siku. Kalau kaki, daripada hujung jari sampai ke mana? Tumit lah. Daripada yang awal sampai ke hujung. Itu semua sunat. Kalau kita nak basuh pada belakang pun boleh ya. Sebab sebagai orang paip, dia basuh pada belakang, siku pergi ke depan, boleh. Cuma tidak sunat lah. Yang sunatnya basuh hujung tangan sampai ke siku. Dan seterusnya, perkara yang sunat adalah al-muwalat, berturut-turut, yang kita bincangkan juga pada minggu yang lalu. Hari kita ada sebut berturut-turut, 3 kali basuhan berturut-turut. Ataupun antara satu anggota wuduk dengan anggota yang lain. Daripada muka nak pindah ke anggota wuduk yang lain, nak basuh tangan, berturut-turut. Ataupun basuhan pertama muka, nak basuhan kedua muka, berturut-turut. Macam mana nak tahu berturut-turut tu? Ulama' beri garis panduan, iaitu tidak kering anggota yang pertama. Kalau kita nak basuh muka, lepas 3 kali basuh muka nak basuh tangan, dia pastikan air pada muka belum kering, maka kita basuh tangan, itu disunatkan. Ataupun kita basuh muka kali pertama, nak basuh kali kedua, disunatkan berturut-turut. Macam mana garis panduan dia? Iaitu basuhan pertama muka kita, air pada muka belum kering, kita basuh pula basuhan kedua, maka mendapat sunat. Itu dipanggil muwalat ataupun berturut-turut. Ini semua kena mengambil kira dari segi cuaca yang sederhana, masa yang sederhana, suhu di luar, suhu yang sederhana. Kemudian suhu badan kita juga diambil kira suhu yang sederhana. Kalau dia demam, maka memang cepatlah kering. Dia ambil kira yang sederhana. Maknanya suhu badan kita pun sederhana, suhu dekat luar pun sederhana. Kalau menyapu kepala, nak basuh ke kaki, macam mana kita nak tahu garis panduan dia? Maka ulama' kata kita kita andaikan kepala kalau kita basuh, sebelum kepala tu kering kita basuh kaki. Maka kita andaikan berapa minit. Secara biasanya berapa saat atau berapa minit dia kering.
Dan perkara sunat yang seterusnya adalah kita gosok anggota. Kita basuh tangan, kita gosok, basuh kaki, gosok anggota wuduk ini adalah satu tuntutan yang satu perkara sunat. Sebab ada di kalangan ulama mewajibkan. Di antaranya adalah Imam Malik. Imam Malik kalau tak salah dalam mazhab Maliki ni, rukun fardu wuduk dia 6 juga. Cuba 6 ni, kita 6 termasuk tertib. Dia mungkin 6 adalah dia masuk satu lagi, iaitu menggosok anggota wuduk. Dia wajib untuk meraihkan, dalam mazhab dia disunatkan juga. Tengkok disunatkan basuh. Kita baca sikit. Kita ada bincang pada awal-awal wuduk dulu, dipanggil ghurrah dan juga tahjil. Ghurrah ni adalah kita basuh muka. Basuh muka kita lebihkan basuhan wuduk. Sepatutnya basuh anggota wuduk sampai ke tulang bawah ni ya, dagu. Tapi kita lebihkan sampai ke bawah ni, sampai ke tengkok pun kita basuh. Maka itu sunat, itu dipanggil ghurrah. Sunat. Sebab Nabi akan kenal kita melalui tanda kita ngambil wuduk ni. Dekat akhirat nanti Nabi kenal kita. Macam mana? Tengkok belakang tak? Makna kita basuh muka ni lebihkan sikit. Makna lebih masuk bahagian telinga sikit. Kemudian yang atas pun kita lebihkan sikit, yang bawah pun kita lebih sampai ke ni. Semua kita lebihkan. Maka itu adalah perkara sunat, kita panggil ghurrah. Satu lagi dipanggil tahjil. Ulama kata ghurrah ni sampai ke permukaan bawah ni, leher bawah ni, termasuk juga kita lebihkan basuhan. Bukan wajib lah, sunat. Dia ada orang nak lebihkan juga, tapi dia was-was, dia lebihkan habis. Ni maksud ni sunat lah. Sunat. Basuh tangan juga kita lebihkan sampai ke bahu atas, itu pun sunat. Kalau kaki sampai ke lutut, bawah sikit lutut lah maksudnya, itu juga sunat. Ini dipanggil sebagai tahjil. Semua ini berdasarkan riwayat daripada Imam Muslim. Nabi SAW menyatakan, antum al-ghurrul muhajjalun yaumal qiyamah. Nabi kata kamu semua adalah ghurrah dan juga tahjil pada hari kiamat. Faman istata'a minkum, siapa yang mampu di kalangan kamu untuk dia menjadi ghurrah dan juga tahjil, falyatul ghurratahu wa tahjilahu, hendaklah dia panjangkan ghurrahnya juga tahjil dia, iaitu dia panjangkan, lebihkan basuhan muka dan juga tangan kaki dia, supaya Nabi kenal di akhirat nanti kesan-kesan wuduk ni. Itu disunatkan lebih untuk basuh tengkok lah, leher. Adapun basuh tengkok belakang ni tak lah, itu bukan perkara sunat. Basuh tengkok belakang bukan, tak termasuk anggota perkara sunat. Antara perkara sunat juga adalah menghadap kiblat. Mengambil wuduk disunatkan menghadap kiblat. Dan juga mengambil wuduk disunatkan duduk. Ada tempat duduk. Untuk mengambil wuduk, duduk, menghadap kiblat, itu semua perkara yang sunat. Okey. Ada sikit lagi. Kalau bilangan Ustaz? Bilangan apa? Bilangan macam contohnya kita ambil basuh tangan kadang-kadang sampai 3 kali, 4 kali. Maksudnya 4 kali atau 5 kali. Yang disunatkan 3 kali basuhan. Kalau terlebih, tak apa. Kalau terlebih dia makruh, sebab kita telah melakukan pembaziran air. Kalau dia was-was tak apa. Kalau lebih kerana was-was tu tak apa. Itu tidak makruh. Kalau dia lebih kerana was-was. Ada apa-apa soalan tak? Kalau kita let's say kata kita ni berada di negara sejuk yang suhu tu sampai bawah negatif semua kan, bila kita kata kita ambil wuduk, dia punya sejuk tu kadang-kadang sampai ke air tu terasa pakai tulang. Kat situ ada rusak ke macam tak payah? Ada rusak. Kalau terlampau sejuk sangat sehingga memudaratkan diri, dia boleh tayamum je. Tayamum je. Kalau pakai air panas? Air panas maksudnya air suam macam boleh juga. Boleh dia nak guna air panas pun boleh. Ataupun dia nak bertayamum saja pun boleh. Kalau dia nak panaskan air pun boleh.
Kalau nak bertayamum pun boleh. Sebab kesejukan sehingga memudaratkan diri lah. Dia boleh menggantikan dengan tayamum. Kalau boleh panaskan air, kita panaskan air. Ustaz, saya tanya, kalau kita simpan air, katalah masa dulu air tak ada kita kadar, kalau botol kan, banyak kita kadar dalam botol 10 liter tu, maka masa 5-6 bulan simpan air tu. Tiba air tak ada, air itu kita boleh guna tak untuk buat ambil wuduk? Wuduk boleh? Walaupun kita dah simpan terlalu lama, 5 Boleh. bulan. Boleh. Boleh. Nah, yang air yang tak boleh mengambil wuduk ni kita panggil air musta'mal. Air musta'mal, air basuhan pertama. Yang kita basuh muka kita, yang menitis keluar tu kita tak boleh. Kita simpan air tu, kita nak ambil wuduk pula. Yang keduanya air yang terkena apa? Najis. Kalau ada tai apa cicak ke dalam tu, maka kita tidak dibenarkan guna balik air. Tak dibenarkan guna air tu. Makna air tu kena siram apa pokok ke apa ke, kita tak boleh guna untuk basuh najis ke, untuk ambil wuduk ke, tak dibenarkan. Kalau ada najis lah. Najis tu maksudnya kalau tai cicak ke, tai apa ke, tai tikus ke, melainkan kalau semut tak apalah. Semut, nyamuk mati tu tak apa. Walaupun dia bangkai juga, tapi tak apa. Kalau tikus mati, itu kita kena buang lah. Air tu kena buang. Sebab kalau nyamuk semua dia binatang yang tidak mengalir darah dia, itu tak apa. Ada perbezaan tak afdal kalau kita mengambil paip dengan kolam? Sama je. Sama je. Kita ambil air boleh, ambil melalui paip boleh. Tapi kalau ambil apa, kolah ni dia lagi jimat air lah. Jimat air. Sebab kolah ni berapa ratus orang ambil pun tak apa. Sebab dia boleh guna air yang sama. Sebab sebut apa, kolah ni dia besar. Dia besar. Kalau 100 orang ambil dalam tu tak apa. Kalau rendam pun boleh, kita berendam tu. Tapi jangan kita berendam dalam tempat masjid lah. Kalau rumah kita boleh berendam dalam tu. Rendam kita niat je, lepas tu kita keluar. Tapi kalau ambil dalam kolam tu, kita ambil wuduk, kadang air tu menitik jatuh balik dalam kolam tu, boleh ke Ustaz? Kalau lebih daripada 2 kullah tak apa. Kalau lebih daripada 2 kullah. 2 kullah ni dia ada beberapa sukatan je lah. Kalau kita tengok dalam fatwa negeri apa, Selangor lain, Melaka lain, wilayah lain, dia lain-lain, dia punya sukatan. Sukatan tu ada yang ikut gram, ada yang ikut liter, ada macam-macam lah. Tapi sukatan yang apa, banyak lah. Nanti kita akan sebutkan berapa sukatan dia. Ada apa lagi ya? Dia tidak ada baca, tidak ada bacaan khusus lah. Tak ada bacaan khusus. Doa dia dia doa hanya pada awal baca bismillah dan akhir, itu je doa. Awal baca bismillah dan akhir ada bacaan doa dia lah. Itu saja. Memang sebahagian kitab dia ada sebut, tapi itu tak termasuk yang kita bincang tadi. Tak pula disebutkan perkara-perkara sunat lah dalam ambil wuduk. Memang ada sebahagian kitab ada sebut, basuh muka kita baca doa ni, basuh tangan kita baca doa ni. Tapi bagi saya doa hanya pada awal dan juga akhir je. Doa pada awal baca bismillah lah, dan juga akhir. Cukup sekadar tu, semoga Allah beri kefahaman. Apa dia? Tentang dalam pandas tu, tentang kita nak elakkan najis kan. Tapi kalau ada najis kecil ke, mungkin ada najis air ke apa kan, dia tidak membatalkan wuduk kan? Tak. Jadi cuma kita nak suatu, kita bersihkan je lah kan. Kita bersihkan lah. Ada kekeliruan orang kata, kena kencing, kena tai, kena apa semua. Malah kalau ada najis bukan lazah pun, kita boleh sucikan dia je kan. Dia tak membatalkan solat ni, kita boleh wuduk kan. Tak. Betul. Sebab sebagai orang dia terpijak tai apa, cicak, dia terus apa,
batalkan wuduk dia. Dia pergi ambil wuduk sekali lagi. Sepatutnya apa? Basuh je lah, Dia tak termasuk dalam perkara yang batalkan. Tak termasuk perkara batalkan wuduk. Subhanallahumma wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzubillahi min hali ahli an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallah.